kucing manis. Daripada insipidus tawar. Okay. Jadi kalau kita tengok nama dia tu kita boleh tahu apa rukun dia. Okay, jadi apa rukun dia? Ya, suka dan madu ataupun kalau lagi umum bahan masak dan bahan manis. Nah, itu dia punya rukun. Rukun dia sama ada kita boleh kata madu dan cuka, ataupun kita juga boleh kata masam dan manis. Sebabnya ada waktu kita boleh tukar bahan masam dan manis ni kita boleh tukar. Okay, yang rasmi dia khal dan asal, cuka dan madu. Tapi dalam keadaan tertentu sebenarnya kita boleh tukar daripada macam masam ni, kita boleh tukar daripada cuka kepada jenis perlahan-perlahan lemon semua tu. Okey. Dia masam dan manis. Ya. Boleh lah nak pakai kalau ikut maksimal masam dan manis lah, kalau ikut Arab pasti dia suka madu lah. Okey. Kemudian manis ni kita boleh gantilah daripada madu kepada gula. Okey, cuma gula ni kita kena faham lah, gula zaman tu. Okay, gula sekarang kan dah refine, gula proses. Jadi dia tak sama lah. Sama macam madu pun ada gula. Okay, madu pun ada gula dan ada bahan lain. Ada vitamin, enzim apa semua. Okay, sama juga macam gula zaman dulu. Gula zaman dulu dia ada gula yang kita panggil sucrose, fructose semua tu. Dan dia juga ada bahan-bahan selain gula lah, contohnya molasses semua tu. Macam gula pelang tu dia ada bahan tambahan. Okey, jadi itu mengenai asal-usul dia dan rukun dia lah. Okey, jadi dua ni adalah rukun dia. Okey, jadi selain daripada dua ni kita boleh tambah bahan lain. Jadi bahan khal tambah asal dan kita boleh tambah lah apa-apa pun. Tak boleh lah buat ikut asal. Okey. Bahan-bahan tambahan selain dia ni kita tambah ikut penyakit lah. Maksudnya kalau penyakit ni kita asal kena ada bahan tertentu, kita akan tambah. Dan ini pun yang ada ni madu tualang ke apa? Tualang cuka tadi mana cuka apple kan? Sebelah batu. Okey, ini cuka apple. Dia kalau boleh jangan cuka sintetik dong. Cuka dia boleh cuka sintetik. Atau kurma. Kalau boleh tak payahlah. Bukan Tak boleh. Dia bukan tak boleh. Haram lah, maksudnya kita tak guna lah. Untuk benda ni kita tak guna lah. Kita pakai yang apa ni, natural. Maksudnya mai dari inilah, tumbuhan tertentu lah. Okey. Kemudian dari segi sifat dia. Okey, khal ataupun yang manis ni. Okey, benda manis sifatnya, sifat asal dia adalah panas. Balik pula. Saya dah tahu pasal manis. Manis madu. Okey ya, madu sifat dia panas. Okey, benda yang manis sifat dia panas. Dan benda yang masam sifat dia sejuk. Okey, jadi sebenarnya formula ni asal dia tu adalah keseimbangan antara sejuk dan panas. Selama kita anggap apa yang masam adalah sejuk. Cik yang nak tak apa kena yang dalam benda ni. Kimchi. Cuka gitu, saya tak tahu, saya tak apa kena yang tu. Kimchi, makanan Korea. Tak pandai dah, tak tengok Korea lah. Ke kombucha. Kimchi yang Chinese yang dia tak habis Macam jeruk sayur lah. jeruk sayur ni Saya tak batal pun mulai dah, saya tak boleh nak kata lah. Dia cuka
Cuka ni konsep. Okey, cuka ni konsep dia ialah konsep cuka ialah benda manis ataupun kalau tak manis pun benda karbohidrat yang diperap ataupun ditapai, fermentation. Okey, kita ferment gula atau karbohidrat, kemudian ditukar jadi asid. Okey, di situ kita panggil cuka. Saya di buku tak lah. Dia ada perap fermentation lah. Tak nak kan? Dia bukan bulu. Dia pun tak kena garam je. Itu bukan. Untuk ikan dia lembut dan crunchy. Bukan. Itu tiga. Cuka ni konsep dia adalah benda manis atau benda karbohidrat yang ditapai sehingga menghasilkan asid. Okey, dan biasanya selepas tapai dia akan jadi alkohol dulu. Kita belajar dia akan jadi alkohol dulu. Dan daripada alkohol dia akan tukar jadi acetic acid. Okey. Itu konsep cuka lah. Cuma tadi ada yang tanya pasal apa tadi? Dekat ni pasal cuka ni apa? Tak ingat. Sebab dia ada satu mazhab lagi yang agak bau lah. Hal. Yang di fermentation apa tu di Dia kata dia apa? itu daripada kurma tu difermentasikan dia jadi hal. Tu saya ingat sama ke dengan ini? Sama kan tuan? Okey, dia sebab ada satu tak tahu nak kata mazhab ke fahamanan, tapi dia bagi dia hal tu tak macam yang selalu kita faham kan. Okey, cuka ni basic dia kalau standard kita kata acetic acid. Okey, tapi ada pendapat lain ataupun fahaman lain tu dia kata macam dia tak perlu tapai pun, dia sekadar perahan tu diperap gitu je. Sebab kalau fermentation yang standard dia kena ada organism. Dia kena ada organism yang akan ferment dia lah, yang akan tapaikan dia, yang tukarkan dia daripada karbohidrat kepada alkohol kepada acetic acid. Okay? Jadi dia tak kata acetic acid tu tukar, dia kata apa? Alpha fito apa tu nama dia? Ada satu nama dah. Alpha fito hydroxy kot. Okay? Jadi itu dia punya pendapat lah. Dan saya tahu ada yang sampai tahap kata itulah cuka zaman Nabi. Jadi dah sampai begitu, kalau klaim sampai tahap macam tu rasa tak sesuai lah. Kalau kombucha tu kan dia sekarang juga. Kita nak kata cuka tu tak sangat, cuma kita boleh anggap dia benda masak itu je. Dan dia ada resi. Okey. Jadi kalau kita nak buat satu dakwaan sampai kata lawan Nabi, zaman Nabi yang Nabi masukkan hadis itu adalah satu bahan tertentu, saya rasa tak patutlah. Sebab mana ada hadis secara khusus sebut acetic acid adalah cuka Nabi ataupun alpha beta acid hormon juga. Tak pernah ada pun benda tu. Okey, dan standard cuka dari mana dulu sampai sekarang memang macam ni. Daripada karbohidrat kepada alkohol kepada acetic acid. Okey. Tapi kalau kita nak longgarkan maksud cuka untuk terima apa-apa saja proses, contohnya daripada karbohidrat terus ke asid, kita boleh, tapi jangan nafikan yang lain lah. Okay, jangan nafikan yang lain. Itu. Okay, jadi konsep dia adalah keseimbangan. Keseimbangan antara panas dan sejuk. Okay, jadi serasanya kalau hal yang sekarang ni yang dibancuh dengan bahan yang basic ni, kita target dia lebih pada keseimbangan dan kesejahteraan. Maksudnya dia taklah nak fokus pada rawatan. Dia macam kalau ambil seharian tu, kita anggap untuk macam supplement lah, bagi seimbang. Okay, tapi bila masuk bab rawatan, kita tak perlu pegang lagi dengan konsep tu. Maksudnya kalau orang tu tengah penyakit panas, okay? Jadi kalau dia panas, kita bagi yang seimbang, kesan dia kuat tak? Kuat. Okay, dia panas. Kita nak rawat panas tu dengan bagi benda yang seimbang. Dia tak normal lah. Dia jadi efektif betul-betul tak? Tak. Sebab dia tak seimbang. Pada kita ada seimbang. Dia macam kalau dia nak adjust pun dia adjust sikit je. Mudah faham? Okay, kalau benda tu negatif 10 kan,
Betul kita bagi yang nilai kosong. Mungkin dia akan capai negatif 5, tengah-tengah lah. Okey. Tapi kalau negatif 10, kita bagi dengan positif 10, dia akan pergi kosong. Itu konsep dia. Okey, jadi sama macam konsep tekan tadi. Okey, kalau kita nak lawan penyakit sejuk, kita akan bancuh tekan jabin tu secara panas. Okey, kita akan ada rukun plus bahan panas. Jadi kerana total mizaj akhir dia tu adalah panas. Dan kalau penyakit tu panas, kita akan tambah bahan lain yang sejuk. Kerana sejuk akan dominan dalam formula tu. Itu kaedah dia. Okey. Kalau sabliman ni biasanya kita ambil benda yang seimbang. Sebab kita nak maintain keseimbangan. Maksudnya kita dah seimbang, kita nak kekalkan seimbang, kita bagi yang seimbang. Okay, tapi kalau sakit, kita akan bagi yang berlawanan lah. Siapa yang menentukan penyakit panas dan sejuk? Itu kita kena tahu nature penyakit. Itu memang dah ada dalam kitab. Dia dah ada. Dalam penyakit baru macam mana? Okay, penyakit baru kita tengok ciri dia lah. Dia ciri panas sejuk ni tak susah pun. Dia kalau kita faham konsep anabolik dengan katabolik, kita akan faham. Anabolik ni maksudnya dia bersifat membina rapat, sejuk, kejap, kuat, padu. Itu anabolik. Tapi kalau katabolik ni dia proses yang sebaliknya. Proses panas, pecah, lerai, hancur, terbuka, longgar. Boleh faham tak konsep dia tu? Okay, jadi itu konsep basic dia. Jadi kalau benda tu tiba-tiba dari gerak elok jadi diam, statik, itu sejuk ke panas? Sejuk. Okey. Kalau benda yang slow tiba-tiba jadi terlalu laju, Panas. Itu dah kalau kita faham konsep tu, datang penyakit yang jenis mana pun kita boleh agak lah. Okey. Kita boleh agak. Kita kena faham apa maksud panas tu. Dia bukan suhu panas semata. Dia ada konsep yang lebih luas tu. Jadi itulah dia punya asas untuk formula ni lah. Okay, ada tanya anak dekat ni. Anabolik dengan apa tadi? Katabolik. Anabolik yang katabolik. Okay, kalau panas kita panggil katabolik. Okay, kalau sejuk kita panggil anabolik. Apa? Kata mana? Anabolik anta. Ada. Ini memang istilah sains ni. Ini istilah sains. Bukan saya ikan. Ni ada punya. Sekarangnya kita gabung lah, nak bagi faham betul lah konsep ni. Saya tak tipu lah, boleh google lah. Cuma K tu dekat besi, K ni pun dekat besi, K ni pun dekat besi. Okay. Asal sini macam steroid anabolik drug. Membesarkan. Betul. Steroid kan orang buat gym kan, buat muscle. Dia ambil steroid, dia kata anabolik. Sebab apa? Dia akan bina tumbuh padu. Itu konsep dah. Sebab tu kalau kita faham benda tu, benda ni kita faham penyakit apa pun kita boleh faham sifat dia. Jadi benda ni ikut tahap apa minus 10 tadi tu. Kalau minus 10 banyaklah kita nak letak benda sejuk tu. Ya. Itulah benda ni kalau kita nak letak detail panjang, dia ada formula pengiraan mizaj tu. Dulu dia ada jangsian. Tapi itu basic. Maksudnya yang kira apa contoh? Okey, macam mukhtar dengan asal. Okey, dia nak letak apa nisbah dia banyak mana? Adakah nak kena bos sama banyak? Sama-sama 10 ml ataupun nak kira sama berat? Macam mana nak kira tu? Okey? Sebab bila kita bancut secara teliti tak sama, bukan sama banyak. Tapi kita kata seimbang.
sebab apa dia ada kiraan kan? Contoh apa? Yalah kita nak 2 panas tambah 2 sejuk. Contoh kan? Okay. Mau dah seimbang. Tapi dari segi bancuan sebenar, biasanya madu yang akan lagi banyak dari cuka. Berat. Sebab apa? Sebab buat semua tu itu tambahan. Semua yang lagi penting naknya kekuatan cuka tu lagi tinggi. Maksudnya ini bilangan ni 2 kat depan. Lagi satu konsep yang saya tak cerita dulu ni adalah tenaga ataupun tahap mizaj. Okey, saya ada cerita 4 tahap kan? Ya. Okey. Tapi saya tak cerita aplikasi dia kat dalam formula. Maksudnya kalau kita nak mudah faham, cuka ni sebenarnya dia macam sejuk tahap 2. Okey, dan madu contohnya letak tahap 1. Okey. Jadi benda yang tak sama tahap, dia tak boleh bagi sama banyak. Okey. Nanti saya tunjuk formula kiraan dia, tapi kalau tak faham tak apa. Siapa yang faham dia boleh faham lah. Okey, secara dan dua darab dengan kuasa itu, dia akan dapat 2 pi juga. Itu darab yang 4. Macam ni. So tak sama naknya. Jadi cara nak sama kena tambah lagi 2 ni 4 pi tambah 4 pi. Macam tu. Nak bagi balance dia boleh. Okey, siapa yang belajar matematik dia ingat lagi ambil ke insya-Allah boleh faham. Okey, dia formula ni sama dengan formula dia panggil apa? Terintamal. Apa dia panggil? Ni lah kiraan haba. 2 pi sama 4 pi tu faham? Bawah 4 pi sama 4 pi. Dia nak seimbangkan balik jadi kosong. Okey, maksudnya satu unit panan, satu unit madu. Satu unit madu sama dengan ni satu unit madu. Ni satu unit cuka. Satu unit atau 2 unit juga? Okeylah, tak mau bagi pening saya buang nombor lah dulu. Okey, saya buang nombor. Okey, ni satu unit madu, satu unit cuka. Satu unit ni maksudnya lebih kurang kalau kita nak mulakan, contoh kita pakai kalau kita pakai berat, ni 1 gram, ni pun 1 gram. Tapi 1 gram madu ni kuasa dia 1. 1 gram cuka kuasa dia 2. Okey, itu satu kan. Kuasa ni tahap dia. Maksudnya berdasarkan okey, kuasa ni nak main mana kita kena kaji lah. Setakat pengalaman saya bagi saya dia lagi kuat. Okey. Dia lagi kuat. Okey. Jadi kalau kita kira, kita anggap satu lah kan. Satunya letak satu, tapi dalam matematik satunya kita akan buang satu ni. Kalau ada nilai baru kita buang nombor. Tapi sebenarnya nilai dia satu lah. Okey, satu lah satu. Okey, jadi satu bilang. Satu dah 2. Okey, macam tu. Okey kan. Jadi seimbang tak? Tak. Maksudnya 1 gram madu 1 gram madu dengan 1 gram cuka sama tak? Tak sama. Jadi kalau kita nak bagi sama, kita kena tambah apa? Tambah 1 pi kan? Okey, jadi 2 pi lah. 2 pi tambah 2L baru dah seimbang kan? Okey, jadi kita tambah 2 pi, berarti kita tambah 1 unit lagi kat dia. Jadi kalau nak dapat seimbang tambah 2 pi, berarti kita kena tambah 2 gram. 2 gram dah. Untuk bagi apa? Dapat yang kira-kira seimbang tu. Jadi seimbang tak mestinya sama berat. Dia tengok kekuatan. Okey, dia tengok kekuatan. Okey, ini saya tak tanya kan. Inilah. Ini contoh. Ini salah satu contoh kenapa dia akan jadi double. Okey, tapi dalam kebanyakan selalunya kadang dia boleh triple ataupun 4 kali ganda pun boleh juga. Jadi dia akan bergantung pada tahap kekuatan cuka. Kalau dia pakai cuka tahap 3,
Kan? Dia akan jadi 1/3 3 kan. Maksudnya 3n tambah kena tambah lagi tu apa lagi dengan 3n kan. 3 kemudian ini kena tambah lagi 1 tambah lagi 2 lah. So dia akan jadi 3. Soalnya semakin kuat cuka tu, semakin lemah madu, dia akan jadi madu, banyak madu yang nak cover dia. Macam tu je konsep dia. Okey. Cukup dekat tu lah untuk penerangan taklimat. Ada tanyaan lagi kah? Kalau bahasa mudah contoh bahasa mudah. Satu sudu cuka, 2 sudu madu. Dan contoh. Ya. Dia tengok kepada kekuatan madu dan cuka. Kalau kita pakai madu yang sangat kuat, cuka yang tak berapa kuat, mungkin sama banyak. Macam tu je. Cuma cara kira ni lah yang mungkin kompleks sikit. Tak apalah, yang ni pelan-pelan lah. Ada lebih banyak lagi. Sebabnya madu pun ada jenis, satu gulung, satu bukannya kan. Jadi diorang bersifat dan sini tak sama. Dalam madu sidir, pekat sangat. Kalau madu tualang, cair. Lepas tu kalau madu biasa, tengah-tengah. Okay, kalau geluluk, dia dah ada masam dia sikit. Okay, jadi tak tu kita kena tengok. Jangan tak boleh letak satu formula tetap. Okay, jadi cara yang paling mudah. Pelak tu mana? Papan pengukur. Kita ni dulu. Okay, kita buat beberapa jenis formula lah. Semua akan jadi. Tapi Gula kasar. memang nak buat apa? Masalah banyak bahan dia tu. Orang pertama bagi Kak Sheila. Kalau biasa kat sini berapa? Tak ada. Tak apa, akak Vincent tak apa. Sikit dekat. Maksudnya kalau demam tu panas, buat akan jadi tu. Ya. Kadang-kadang kalau demam ni demam biasa ni kadang pakai yang seimbang pun dia okey sebab cuma kalau kita lebihkan sikit juga tu dia jadi Demam tu 28